Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Laili Hirwati binti Abdul Wahid, MPP 212015, merupakan pelajar ijazah sarjana teknologi pendidikan daripada Universiti Teknologi Malaysia. Bicara ini dibuat bagi memenuhi keperluan subjek UHPS 6013 Dinamika Kepimpinan di bawah bimbingan dan tunjuk ajar Profesor Madya Dr. Yusof bin Bun. Pada hari ini, saya akan membicarakan mengenai bagaimana teori kontingensi dapat diaplikasikan dalam kalangan pemimpin abad ke-21. Dalam bicara kali ini, saya akan memfokuskan kepimpinan di dalam pendidikan yang khusus kepada kepimpinan sekolah. Saudara-saudari sekalian, siapakah pemimpin abad ke-21? Menurut Anik Ikhman dalam artikelnya yang berjudul Pemimpin Abad ke-21 bercirikan 3 teori, menyatakan antara ciri-ciri utama pemimpin abad ke-21 adalah memiliki prestasi yang tinggi, ekoran persaingan sengit dan menjadi keutamaan dalam kepimpinan kerana faktor itu dinilai oleh masyarakat. Selain itu, pemimpin juga mesti mempunyai agenda atau misi yang mampu menjadi hala tuju dalam kepimpinannya kerana ianya merupakan dorongan motivasi kepada para pengikut dan memberi manfaat untuk semua. Pemimpin juga mesti sentiasa peka dengan keadaan sekeliling tanpa perlu menjadi pakar dalam semua bidang, tetapi mesti menjadi seorang yang berilmu pengetahuan sama ada sejarah atau isu-isu semasa dan mampu menangani masalah. Apa pula teori kontingensi? Menurut Fritz Fiedler yang memperkenalkan teori kontingensi pada pertengahan tahun 1960-an mengatakan terdapat 2 faktor yang mempengaruhi keberkesanan pemimpin, iaitu gaya kepimpinan dan kesesuaian situasi. Teori ini menunjukkan bahawa tiada gaya kepimpinan yang terbaik. Sebaliknya, keberkesanan adalah bergantung kepada situasi. Situasi kerja yang menyenangkan semua pihak terdiri daripada hubungan pemimpin dengan pengikut, struktur tugasan dan kuasa jawatan pemimpin. Andaian-andaian utama dalam teori kontingensi adalah: yang pertama, proses kepimpinan adalah proses mempengaruhi para pekerja. Yang kedua, kuasa yang datang dengan jawatan yang dipegang dan pengaruh yang dipunyai oleh seseorang pemimpin menentukan keupayaannya untuk melaksanakan perancangan, membuat keputusan dan mengatur strategi tindakan dalam operasi. Yang ketiga, situasi yang berbeza-beza memerlukan jenis kepimpinan yang berbeza-beza. Begitu juga dengan kepimpinan yang berkesan dalam satu situasi mungkin tidak berkesan dalam situasi yang lain. Keempat, keberkesanan sesebuah organisasi adalah bergantung kepada interaksi antara style kepimpinan yang diamalkan oleh pemimpin dengan keadaan atau situasi yang dihadapi. Dalam panduan pelaksanaan pendidikan abad ke-21 daripada Institut Amiruddin Baki pada tahun 2017 pula mengatakan bahawa dalam abad ke-21 ini, keupayaan untuk mengambil risiko merupakan satu keupayaan kepimpinan yang boleh mengubah budaya sekolah sejajar dengan abad ke-21. Menurut Abdullah Ibrahim pada tahun 2004 pula, pemimpin yang berkesan adalah terdiri daripada mereka yang tahu menyesuaikan diri dalam keadaan yang sentiasa berubah-ubah. Di sinilah bagaimana seorang pemimpin itu dapat mengaplikasikan teori kontingensi dalam kepimpinannya di abad ke-21 ini. Sebagai contoh, pandemik yang melanda negara pada tahun 2019 menyaksikan dunia pendidikan berubah 360 darjah daripada sesi bersemuka kebanyakannya bertukar kepada pembelajaran atas talian. Pada ketika itu, Yang Berhormat Dr. Muhammad Razi Jidin selaku Menteri Pendidikan Malaysia telah membuat beberapa perubahan drastik bagi menyesuaikan situasi yang melanda negara untuk memastikan semua murid dapat menerima pendidikan yang terbaik. Di peringkat sekolah pula, pengetua dan guru besar selaku pemimpin tertinggi sekolah bertanggungjawab memastikan pembelajaran anak-anak dapat berjalan dengan baik. Di sinilah teori kontingensi dapat diaplikasikan oleh pemimpin sekolah bagi menangani situasi yang melanda. Apabila keadaan negara kembali pulih, sistem pendidikan negara mula mengalami perubahan lagi. Guru-guru dan murid perlu menyesuaikan diri dengan kehidupan norma baru bagi membendung penularan COVID-19 yang semakin menunjukkan penurunan. Pada tahun 2021, Yogeswari Kupusami telah mencadangkan bagi memastikan emosi guru dan murid tidak terjejas, pihak pentadbir sekolah juga perlu bijak menangani
situasi dengan memberikan sokongan dan bimbingan bagi meningkatkan tahap kesediaan pendidik dalam menghadapi kaedah pengajaran dan pembelajaran yang berubah-ubah. Sebagai kesimpulannya, teori kontingensi adalah satu teori kepimpinan yang amat sesuai diaplikasikan oleh pemimpin abad ke-21. Dengan merujuk pelbagai situasi yang berbeza, style kepimpinan boleh diubah dari masa ke masa. Setakat ini bicara saya pada hari ini. Semoga dapat berjumpa lagi di bicara akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.